A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kelas pengajian Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Kelas ini dianjurkan oleh Target to Jannah. Jadi boleh buka Facebook Target to Jannah. Kita dah belajar mukaddimahnya tentang nama-nama Allah secara umum. Apa kepentingan, keperluan untuk kita belajar nama-nama Allah, kita memahaminya, dan apa kesan bila kita faham nama-nama Allah dalam kehidupan kita, dalam ibadat kita. Dan kemudian kita dah belajar juga nama Allah yang pertama, nama Allah yang paling agung, iaitu Allah, lafzul jalalah. Apa makna Allah? Iaitu Tuhan yang disembah, Tuhan yang ditaati, Tuhan yang dirasai kebesarannya, Tuhan yang tempat semua manusia berharap, bergantung dan kembali. Dan juga kesan ke penghayatan kita terhadap kalimah Allah dalam kehidupan dan dalam ibadat kita. Kemudian hari ini kita akan masuk nama-nama Allah yang seterusnya, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim sekaligus. Dan ada dua nama, Ar-Rahman satu, Ar-Rahim yang kedua. Tapi kita belajar sekaligus sebab dua-dua nama ni adalah daripada akar kata yang sama. Ar-Rahman dan Ar-Rahim daripada perkataan yang sama, iaitu perkataan rahmat, rahmatun. Banyak disebut dalam Quran rahmatul lil alamin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Rahman berasal daripada perkataan apa? Rahmat. Rahim berasal daripada perkataan apa? Rahmat juga. Tapi walaupun asal perkataan yang sama, tapi bila dia pecah, satu menjadi Ar-Rahman, satu lagi menjadi Ar-Rahim, maka adakah sama makna dia ataupun berbeza? Tetap berbeza. Bila dia pecah, bentuknya pun lain, walaupun asalnya satu, maka maknanya akan berbeza. Contohlah pelajaran. Asal perkataan pelajaran, tapi bila dipecah menjadi perkataan pelajar. Satu lagi pengajar. Jadi antara pelajar dengan pengajar berbeza tak? Pasti berbeza, walaupun diambil daripada perkataan yang sama, iaitu pelajaran. Maka begitu juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua perkataan yang berbeza. Okey, apa bezanya? Apa bezanya? Pertama, sebelum kita pergi pada perbezaan, apa makna Ar-Rahmat? Apa makna rahmat? Rahmat makna dia ialah, kalau dalam bahasa Arab, ar-riqah, lembut, halus, wat ta'atuf, dan kasih sayang dan kasihan belas. Jadi rahmat maknanya lemah lembut, kasih sayang, pemurah.
Jadi bila sebut dia perkataan rahmat, mesti ada unsur kasih sayang. Itu asal perkataan rahmat. Sebab tu bila setengah orang kita bila turun hujan, dia kata hujan rahmat. Sebenarnya kurang tepatlah. Bukan sebab semua hujan adalah rahmat. Bukan hujan tertentu sahaja hujan rahmat. Tidak ada satu pun yang Allah lakukan melainkan semuanya dipenuhi dengan rahmat Allah. Rahmatullah wasi'at kullu syai'in. Rahmatullah wasi'at kullu syai'in. Rahmat Allah meliputi kullu syai'in, setiap sesuatu. Hujan lebat ke, hujan perlahan ke, hujan renyai-renyai ke, ia tetap ada unsur rahmat Allah. Okey. Kemudian beza antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Walaupun akar katanya sama, tapi ada perbezaannya. Perkataan Ar-Rahman disebut dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Perkataan Ar-Rahman disebut berasingan. Ar-Rahman sahaja, tidak ada Ar-Rahim, disebut sebanyak 57 kali. Manakala perkataan Ar-Rahim disebut secara berasingan sebanyak 123 kali. Makna yang lebih banyak ialah perkataan Ar-Rahim. Contoh Ar-Rahman yang disebut berasingan ialah dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada contoh Ar-Rahim disebut secara berasingan, tidak ada Ar-Rahman dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Jadi disebut Rahim sahaja, tidak ada Rahman. Dan ada juga yang disebut sekali, bersekali. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim disebut sekali. Contoh yang paling jelas ialah dalam ayat pertama dalam Al-Quran, iaitu Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu disebut sekaligus. Okey. Jadi apa beza? Apa beza Rahman dengan Rahim? Pertama, Ar-Rahman ialah zu rahmatin syamilah li jami'il khalaiq fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Perbezaan yang pertama, Ar-Rahman maksudnya ialah Allah yang mempunyai rahmat syamilah, yang meliputi, yang merangkumi semua, li jami'il khalaiq, kepada semua makhluk. Bila sebut semua makhluk, termasuk orang kafir, orang beriman, haiwan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin. Di mana ni? Di dunia. Dan untuk orang beriman di akhirat. Untuk orang beriman di akhirat. Jadi Ar-Rahman, rahmat Allah yang meliputi semua, untuk semua makhluk di dunia, dan untuk orang beriman di akhirat. Maknanya semua akan dapat rahmat Allah daripada perkataan Rahman, tapi di dunia sahaja. Adapun di akhirat besok, yang akan dapat rahmat Allah daripada perkataan Ar-Rahman hanya orang yang beriman. Okey, Ar-Rahim pula, iaitu yang mempunyai rahmat. Allah yang mempunyai rahmat khas untuk orang beriman, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itu maksud yang pertama, perbezaan yang pertama. Jadi kalau Ar-Rahman untuk semua makhluk di dunia, dan untuk orang beriman di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim untuk orang beriman sahaja, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dalilnya, Rahim tu untuk orang beriman saja, Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Surah Al-Ahzab
ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan adalah Allah dengan orang yang beriman. Allah sebut khusus. Dengan orang beriman apa dah? Rahimah, bukan Rahman. Jadi Allah ni dengan orang beriman sifatnya Rahim. Daripada ayat ini ulama mengatakan Rahim tu khas untuk orang beriman. Itu pendapat. Okey. Perbezaan yang kedua ataupun maksud perbezaan yang kedua, iaitu Ar-Rahman adalah zat Allah. Jadi zat Allah itu sendiri adalah sifatnya Ar-Rahman, penyayang, pemurah. Tetapi Ar-Rahim perbuatan Allah. Bila Allah berhubung, bila Allah memberi rezeki, bila Allah mencipta, bila Allah menurunkan hujan, itu proses tu dipanggil Rahim, iaitu perbuatan Allah. Okey. Saya ulang sekali lagi, perbezaan yang kedua ialah Ar-Rahman dia tak ada kaitan dengan orang beriman ataupun orang kafir. Yang kedua ni, maksud yang kedua. Ar-Rahman tak ada kaitan dengan orang beriman ataupun orang kafir. Sebab apa? Dia hanya menunjukkan zat Allah dan sifat Allah. Allah memang sifat dia penyayang. Manakala Ar-Rahim pula ialah perbuatan Allah bila Allah nak memberi kebaikan kepada makhluknya. Allah nak bagi hujan, Allah nak bagi rezeki, Allah nak bagi sihat, itu Rahim. Tapi sifat Allah yang semula jadi Ar-Rahman. Saya bagi contoh, saya ni orang kata, orang dengar cerita saya ni pemurah, maka itu dipanggil Ar-Rahman. Tapi bila saya betul-betul bagi pada orang tu, itu dipanggil Ar-Rahim. Bila perbuatan dipanggil Rahim, bila belum buat dipanggil Ar-Rahman. Itu yang kedua. Ini pun ada dalil. Dalil pertama tadi surah Al-Ahzab ayat 43, dan juga dalil yang kedua innahu bihim raufur rahim, iaitu surah Taubah ayat 117. Maksudnya Allah kata sesungguhnya Allah itu bihim, dengan makhluknya, rauf, sangat penyayang lagi pemurah. Bihim tu termasuk umum. Jadi bila berhubung dengan makhluk, maka dia Ar-Rahim. Kalau setakat diri dia, zat dia ataupun sifat dia, dia adalah Ar-Rahman. Okey, perbezaan yang ketiga antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Perbezaan yang ketiga antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, iaitu Ar-Rahman nama khas untuk Allah sahaja. Tak boleh seseorang namakan diri dia ke ataupun anak dia ke ataupun sesiapa dengan nama Ar-Rahman. Tak boleh. Hukumnya haram. Sebab itu Allah kata Udu'ullah awid'ur Rahman. Kamu panggillah nama Allah ataupun panggillah nama Ar-Rahman. Makna Allah nak begitu, Allah khas untuk Allah, Ar-Rahman pun khas untuk Allah. Tak boleh dinamakan kepada nama makhluk. Kalau nak nama juga, nak guna juga Ar-Rahman, kena letak Abdur Rahman. Tapi berbeza dengan Rahim. Rahim bukan untuk Allah saja, tapi boleh pakai untuk manusia tanpa ditambah abdu. Ada orang nama Rahim, Abdur Rahim pun ada, dan nama Rahim saja pun ada. Tak salah, tapi tak ada orang nama Ar-Rahman. Dalil bahawa Rahim tu boleh ditaruh kepada nama orang ialah Allah gelarkan Nabi kita SAW sebagai Rahim dalam surah At-Taubah ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128.
Okey, di hujung hujung surah Taubah. Ayat ni pun orang Melayu ataupun imam suka baca ni. Apa dia maksud dia? Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Ada ayat yang Allah sebut raufur rahim ialah Allah. Tapi dalam ayat ni raufur rahim siapa? Nabi Muhammad. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa boleh manusia dinamakan rahim tanpa disandar kepada Abdul Ar-Rahim. Tapi Ar-Rahman tak boleh. Rahman sebiji tak boleh. Kena tambah Abdul Ar-Rahman. Itu perbezaan, 3 perbezaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Saya ingat sempat catatkan. Dan ada satu kisah, kita pernah dengar nama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Dia ni mendakwa ataupun mengaku dia adalah Rasulullah. Sebaik saja Nabi wafat, dia mendakwa dia Rasulullah. Dan dia ni, mengikut sejarahnya, dia selalu menggunakan perkataan ataupun nama Allah Ar-Rahman kepada dirinya. Contoh dia kata Musailamah Ar-Rahman. Jadi, bila dia menggunakan nama Allah yang tak boleh digunakan oleh makhluk, maka Allah hukum dia. Hukum apa? Bila sebut Musailamah, tak keluar nama Ar-Rahman, tapi keluar nama Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Al-Kazzab apa makna? Pendusta. Jadi kata sebahagian ulama, kenapa dia gelarkan diri dia Ar-Rahman, tapi bila sebut nama dia, orang sebut Al-Kazzab? Sebab dia menyalahgunakan nama Allah. Nama Allah yang sepatut tak diguna, tapi diguna untuk diri dia, maka Allah hukum dia dengan dia terkena dengan Al-Kazzab, bukan Ar-Rahman. Okey, kemudian poin yang kedua, rahmat Allah itu terbagi pada 2. Rahmat Allah terbagi pada 2, satu umum, yang kedua khusus. Rahmat Allah terbagi pada 2, satu umum, yang kedua khusus. Adapun yang umum ialah rahmat Allah yang meliputi, merangkumi semua makhluknya. Sama ada orang beriman, orang kafir, haiwan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, gunung gandang, besi, semua akan dapat rahmat Allah. Itu rahmat umum. Adapun rahmat yang khusus ialah untuk orang beriman sahaja. Rahmat yang khusus adalah untuk orang yang beriman sahaja. Okey, saya bagi contoh. Orang kafir, dia hidup sihat walafiat, umur panjang, harta banyak, jutawan. Orang beriman pula hidup miskin je, rumah pun kecil, rezeki pun cukup makan. Tapi dia beriman. Jadi antara dua ni, yang mana paling banyak? Antara dua ni, yang mana paling banyak dapat rahmat Allah? Soalan, saya ulang. Orang kafir hidup, dia kufur kepada Allah, tapi hidupnya senang, mewah, jutawan lagi, sentiasa sihat. Yang beriman pula hidup miskin, kadang-kadang sakit, duit pun tak cukup. Jadi antara dua ni, yang mana paling banyak dapat rahmat Allah? Yang mana paling banyak dapat rahmat Allah? Boleh jawab?
Orang beriman mendapat rahmat Allah. Jawabnya apa? Orang yang beriman lebih dapat rahmat Allah. Sebab apa? Sebab dia dapat iman. Jawapan tu tak salah, tapi tak berapa tepat dah. Yang pastinya orang yang beriman. Ialah kenapa? Jawapan yang diberi oleh ulama lah, bukan saya. Orang beriman yang miskin tu, yang hidup susah tu, sebenarnya dia mendapat rahmat Allah lebih banyak daripada orang kafir yang kaya, yang hidup sentiasa senang, sihat walafiat. Kenapa? Sebab orang kafir tu, dia dapat daripada sifat Ar-Rahman sahaja, iaitu rahmat Allah yang umum sahaja. Dia setakat di dunia. Tapi orang Islam yang beriman tu, walaupun dia miskin, tapi dia dapat daripada dua rahmat Allah. Satu daripada sifat Ar-Rahman yang umum, yang kedua dia dapat juga rahmat Allah daripada Ar-Rahim yang khusus. Jadi sebenarnya orang beriman yang miskin mendapat rahmat Allah lebih besar, lebih banyak daripada orang kafir yang kaya, yang hidup senang. Sebab orang kaya, orang kafir, dia dapat daripada Ar-Rahman sahaja. Tapi orang beriman yang miskin, dia dapat daripada Ar-Rahim pun dapat, iaitu rahmat yang khusus, dan daripada rahmat yang umum pun dia dapat Ar-Rahman. Okey. Mungkin ada soalan, kalau rahmat Allah meliputi untuk semua makhluk, termasuk orang kafir, dan rahmat Allah tu bermakna kasih sayang. Jadi soalan dia, Allah sayang tak pada orang kafir? Kalau sayang, apakah rahmat Allah kepada orang kafir? Boleh tak bagi contoh apa rahmat Allah kepada orang kafir? Kita boleh jawab apa dia? Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia senang, dapat rezeki, berkeluarga, beranak pinak kan, hidup pula mewah. Itu juga rahmat Allah. Dan juga rahmat Allah yang lain ialah, saya bagi contoh, Allah suruh Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Yang mengaku Tuhan. Makna jenayah Fir'aun ni sangat-sangat besar. Bukan setakat dia syirik pada Allah, tapi dia mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Mengambil hak Tuhan sebagai Tuhan yang mencipta, Rabbu. Kemudian dia juga mengaku ilah. Wa ma min ilahin ghairi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan aku. Jadi Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang ambil hak Tuhan, yang tak pernah sembah Tuhan, yang melawan Tuhan, tiba-tiba Allah perintah pada Musa, pergilah berdakwah kepada Fir'aun. Bukankah itu rahmat? Kalau Allah tak ada rahmat kepada Fir'aun, Allah mati ke Fir'aun, Allah turunkan musibah. Ataupun Allah kata pada Musa, pergi perangi dan bunuh Fir'aun. Rahmat Allah yang kedua apa dah? Allah pesan pada Musa dan Harun, izhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyina. Bila kamu jumpa dia yang jahat ni, yang mengaku Tuhan, bercakaplah dengan bahasa yang lembut. Itu rahmat Allah. Qawlan layyina. Kemudian Allah kata apa? Tujuannya la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Moga-moga dengan kata-kata lembut kamu ni, Fir'aun akan rasa takut dan dapat peringatan. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah yang umum. Kepada orang kafir pun dapat juga rahmat Allah. Jadi kalau Allah tak ada rahmat, siapa yang menentang dia, siapa yang melawan dia, siapa yang mengaku Tuhan, kalau Allah tak ada rahmat, Allah hancurkan dia, Allah turunkan musibah. Tapi tak, Allah pesan pada Musa, walaupun Fir'aun ni musuh aku, pergi berdakwah, jangan maki dia, cakap bahasa yang lembut. Moga-moga dia mendapat peringatan dan dia sedar diri. Itu contoh. Jadi kalau rahmat Allah kepada orang kafir yang paling, antara yang paling jahat, begitu terserlah, maka janganlah pula kita ni sesama Islam pun tidak ada rahmat, apatah lagi pada orang kafir. Kadang-kadang kita sesama Islam pun tidak ada rahmat. Bila silap je kita maki kan.
Bila orang tak senyum pun, kita pun tak senyum. Bila orang buang sampah depan rumah kita, kita pun maki dia. Jadi kalau sama Islam kita tak ada rahmat, bagaimana kita nak rahmat kepada orang kafir? Maka ini salah satu tujuan kita belajar sifat dan nama-nama Allah, supaya tempias nama-nama Allah tu meresap dalam hati dan menjelma dalam bentuk akhlak kita. Maka kalau Allah kesian kepada Fir'aun yang jahat, kita pun kena ada rasa kesian kepada musuh Allah, supaya akhirnya mereka beriman dan mereka menjadi sama-sama orang yang beriman dan bersama ke syurga. Okey. Habis maksud perkataan Ar-Rahman dan perbezaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sekarang poin yang ketiga, iaitu kesan beriman dengan dua nama ni. Bila kita beriman dengan dua nama yang kita faham, penyayang, pemurah, pengasihani, apa kesan dalam hati dan dalam jiwa kita? Pertama, kesan yang pertama ialah kita semakin yakin dengan sifat kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Kita semakin yakin kepada sifat kasih sayang Allah kepada semua makhluknya, yang menyebabkan kita akan sayang kepada Allah. Jadi bila kita dah belajar nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita yakin Allah begitu sayang kepada makhluknya, walaupun pada orang kafir, apatah lagi kita orang beriman, maka kita akan jadi sayang kepada Allah. Dan itulah sebenar tabiat manusia. Kalau kita tahu orang tu sayang pada kita, bantu kita, buat apa saja yang kita nak, kita akan jadi sayang pada dia. Itu fitrah semula jadi. Kalau kita tak sayang pada orang yang buat baik pada kita, maka hati kita ada masalah. Hati kita keras. Dan kalau kita sayang pada orang buat baik pada kita, tapi tak sayang pada Allah yang jauh lagi banyak rahmatnya pada kita, mana kita berpura-pura buat sayang pada orang. Sebab kalau sayang pada orang yang hanya buat sedikit kebaikan, maka sepatut kita lebih sayang kepada Tuhan, yang kerana Tuhan juga orang tu berbuat baik kepada kita. Okey, jadi kesan pertama, bila kita faham maksud Ar-Rahman Ar-Rahim, kita akan menjadi semakin sayang, semakin cinta kepada Allah. Dan termasuklah ketika Allah memberi ujian kepada kita, Allah memberi musibah pada kita, kita akan rasa Allah sayang pada kita. Ini yang paling susah ni. Ketika Allah bagi nikmat, kita senang nak sayang pada Allah. Allah bagi sihat, senang nak sayang. Allah bagi harta, senang nak sayang. Tapi bila Allah bagi musibah, kita nak relatekan dengan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, engkau sayang pada aku. Susah. Ramai yang gagal bila Allah bagi musibah. Masa tu tak ada Rahman dalam hatinya, tidak ada Ar-Rahim dalam jiwanya. Okey, saya nak sebut satu hadis. Semoga dengan hadis ni akan menukar cara kita berfikir, dan semua yang berlaku pada kita, kita akan anggap positif. Semuanya baik, dan kita akan bersangka baik pada Allah. Hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Qala, daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, yawaddu ahlul afiyah yawmal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i as-sawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Rawahu At-Tirmizi. Maksud dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat ingin ahlul afiyah. Ahlul afiyah ialah orang yang sihat wal afiyah, orang yang tak ada musibah masa hidup kat dunia. Tapi bila dia ingin yaumal qiyamah, pada hari kiamat, apa yang dia ingin? Bila hina yu'ta, ketika dia melihat ahlul bala, dia ahlul afiyah, orang yang sentiasa sihat, sentiasa senang masa kat dunia. Tapi bila di akhirat besok, dia tengok orang yang sentiasa ditimpa musibah masa kat dunia, sakit, miskin, macam-macam musibah menimpanya. Bila dia tengok orang tu di akhirat besok,
asyik mendapat pahala, ganjaran, hadiah. Maka apa ahlul afiyah inginkan? Dia inginkan, kata Nabi, lau anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Dia nak kalau boleh, biarlah masa, alangkah baiknya kalau masa kat dunia dulu, kulit-kulit dia digunting. Sebab apa? Sebab dengan digunting, dengan diuji, dia sabar, di akhirat besok dia akan dapat ganjaran pahala yang sangat besar. Tapi bila dia nak musibah menimpa dia, dah terlambat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis ni hadis hasan. Makna apa tu? Nabi nak beritahu, semua yang ditimpa musibah, kalau dia beriman, musibah tu adalah rahmat Allah, bukan musibah. Saya ulang. Kalau orang beriman, kalau dia yakin dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, dia cukup yakin, dia cukup reda. Musibah yang menimpa dia adalah tanda sayang Allah pada dia. Apatah lagi dengan hadis yang Nabi bagi tahu berita gembira. Orang yang asyik ditimpa musibah aja, dia di akhirat besok bertukar. Asyik menerima hadiah aja. Asyik menerima balasan nikmat di syurga sahaja. Maka masa tu orang yang sentiasa elak musibah ni dan tak reda bila musibah menimpanya, menyesal. Okey. Jadi kesan pertama kita faham, kita hayati Ar-Rahman Ar-Rahim ialah kita semakin yakin Allah sayang pada kita dan kita akan menjadi sayang kepada Allah sehingga sampai tahap apa saja yang menimpa kita walaupun musibah, kita akan rasa itu adalah daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Okey. Kesan yang kedua. Bila kita faham makna Ar-Rahman Ar-Rahim, kita hayati betul-betul, kita akan semakin nampak rahmat Allah di mana-mana dan cukup jelas. Saya ulang. Bila kita faham nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita akan semakin nampak di mana-mana, bila-bila masa, terlalu banyak rahmat Allah kepada kita dan kepada semua hamba-hambanya. Bila tengok pokok je, rasa ya Allah, nikmatnya, sayangnya Engkau pada aku. Kalau tak ada pokok ni, susah. Nak berteduh tak boleh, nak makan tak boleh, kalau makan pun makan nasi saja, tak ada sayur. Buah-buahan pun tak ada. Kemudian pokok-pokok pula kadang-kadang dia tak berbuah, tapi dia menyejukkan hati. Warna bunga yang berbagai-bagai, ya Allah, rahmat Engkau ada di situ. Kadang-kadang pokok ni dia bukan untuk dimakan, dia bukan untuk menyejukkan hati, tapi untuk merawat penyakit, jadi herba. Ya Allah, rahmatnya Engkau kepada aku. Bila kita tengok buah rambutan kan, tengok buah rambutan je, ya Allah, rahmat Engkau begitu banyak pada aku. Daripada rambutan ni, Engkau jadikan dia rambutan dan berbagai-bagai warna, berbagai-bagai rasa. Kemudian masa dia putih, warna hijau. Dan bila marah, bila dah masak, Engkau tukar warnanya. Kenapa? Sebab rahmat Engkau. Kalau Engkau tak tukarkan warna, yang putih pun warna hijau, yang masak pun warna hijau, maka susah bagi kami untuk mengetahui mana yang masak. Kami petik je, tengok-tengok putih. Petik je putih. Tapi Engkau nak kami dapat senang. Yang ni putih, hijau, jangan ambil lagi. Bila dia merah, ya Allah, rahmatnya Engkau. Dan lepas merah, Engkau bagi tukar pula warna lain, hitam. Mana Engkau nak bagi amaran, jangan makan sebab ia dah rosak. Ya Allah, rahmatnya Engkau pada aku. Rahmatnya Engkau pada aku. Jadi tengok apa saja, kita semakin nampak rahmat Allah di mana-mana dan terlalu banyak. Dan menjadikan apa? Kita akhirnya sentiasa bersyukur kepada Allah. Mulut kita sentiasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ingat satu hadis Nabi kata, Nabi kata tidak ada seorang pun yang makan, kemudian dia baca
Alhamdulillah, melainkan Allah redha kepadanya. Tengok, dahlah kita ni dia cipta, kemudian kita makan pula makanan dia, kemudian kita hanya ucap Alhamdulillah, Allah dah redha. Kita tak buat apa-apa, tak ada hak kita pun. Kita dia cipta, makanan yang kita makan dia yang cipta, dia yang bagi, kemudian hanya sebut Alhamdulillah, Allah redha pada kita. Ya Allah, rahmatnya Engkau kepada aku. Tidak ada agama lain, tidak ada agama lain. Makan buah, bos dia redha. Buat apa-apa, bos dia redha, walaupun tak bekerja, tak ada. Dan Nabi juga kata, tidak ada seorang hamba yang minum kemudian dia sebut Alhamdulillah, melainkan Allah akan redha. Subhanallah, rahmat Allah. Kadang-kadang kita tengok kan buah-buahan, Allah bagi buah-buahan banyak, tapi bila dia berbunga serentak, bila dia berbuah serentak, tapi bila dia masak tak serentak. Maka kita pun faham, ya Allah, rahmatnya Engkau. Kalau Engkau bagi masak serentak, hari tu juga kami kena pungut, hari tu juga kami nak habiskan, hari tu juga kami nak jual, maka habis. Di situ tidak ada rahmat Engkau. Tapi Engkau begitu rahmat, begitu sayang pada kami. Masa berbunga serentak, masa berbuah serentak, tapi masa masak tak serentak. Ya Allah, rahmatnya Engkau kepada kami. Okey. Kita tengok kan, bila manusia mati Allah tanam, Allah suruh tanam di mana? Dalam tanah. Maknanya di situ kita dapat juga nampak rahmat Allah. Ya Allah, kalau bumi ni keras, tak boleh nak gali, nak letak kat mana mayat ni? Berapa banyak, berapa bilion mayat daripada dulu sampai sekarang, habis busuk kat satu dunia. Kita pun tak boleh hidup dengan senang. Maka Allah jadikan bumi tu yang atas untuk orang hidup, yang bawah tu untuk orang mati, dan yang bawah tu senang dikorek. Untuk apa? Salah satu tujuan, simpan mayat. Begitu juga Allah tak jadikan bumi tu transparent. Kalau Allah jadikan bumi tu transparent, jalan je nampak mayat, hidup kita akan huru-hara sebab dalam ketakutan. Subhanallah, rahmatnya Engkau kepada kami. Jadi satu kita akan semakin rasa rahmat Allah begitu besar dan begitu banyak. Okey, yang ketiga, bila kita faham nama Allah daripada Ar-Rahmanur Rahim, kita akan rasa rahmat Allah wasi'ah. Wasi'ah mana? Meliputi segala-galanya. Bukan kita je, bukan anak kita je, bukan orang beriman je, tapi juga merangkumi orang kafir, merangkumi binatang. Kerana rahmat Allah lah binatang boleh hidup. Kerana rahmat Allah lah harimau jumpa binatang lain dia makan. Tapi bila jumpa anak dia tak makan. Anak dia 3 ekor kan, segar-segar, sedap pula, gemuk, tapi dia tak makan. Dia makan binatang lain. Kenapa dia tak makan anak? Sebab rahmat Allah. Kalau Allah tak campak rahmat dalam binatang tu, semua anak-anak dia makan, akhirnya tidak ada binatang. Ikan akan makan ikan, lembu akan makan lembu, udan akan makan udan, akhirnya kita pun tak ada makanan. Subhanallah. Jadi rahmat Allah tu meliputi segala-galanya. Ini berdasarkan surah Al-A'raf ayat 165. Wa rahmati wasi'at kullu syai'in. Boleh catat Wa rahmati, rahmatku, wasi'at, meliputi kullu syai'in, segala sesuatu. Dan ada satu hadis muttafaqun alaih. Kata sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannati ahadun. Walau ya'lamu al-kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannati ahadun." Dengar maksud dia? Kata Nabi SAW, jikalau orang beriman tahu apa di sisi Allah daripada azab yang Allah sediakan di dalam neraka, kalau orang beriman tahu dan yakin,
Apa kata Nabi? Ma tami'a bi jannati ahad. Tak ada seorang pun tamak nak masuk syurga Allah. Boleh faham ke? Kalau orang beriman tahu azab Allah yang begitu berat, begitu pedih, begitu dahsyat dalam neraka, tak ada seorang pun tamak nak masuk syurga. Maksudnya apa tu? Maknanya kalau terlepas daripada azab Allah yang sangat dahsyat, walaupun tak masuk syurga, dah satu nikmat yang besar. Bila tu? Bila dia dapat faham, dapat yakin tentang betapa dahsyatnya azab Allah. Tapi sekarang ramai tamak nak masuk syurga, tapi tak buat apa-apa pun, dan bahkan mereka tak layak pun masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia tak rasa, dia tak yakin azab Allah yang begitu dahsyat. Dan satu lagi, satu pihak pula, walau ya'lamul kafir, kalau orang kafir tahu apa di sisi Allah daripada rahmatnya, kalau orang kafir tahu rahmat Allah yang begitu besar dan banyak, maka tidak ada seorang pun orang kafir yang akan putus asa daripada usaha nak masuk syurga. Maksudnya apa? Maknanya kita pun tahu ada satu hadis, kata Nabi, Allah mencipta Allah ada 100 rahmat. Allah ada 100 rahmat. Dan satu rahmatnya Allah campak kat dunia. Yang harimau tak makan anak dia, ular tak makan ular yang dia lahirkan. Sebenarnya hanya daripada satu rahmat Allah, satu daripada 100. Yang 99 lagi Allah letak kat mana? Allah simpan untuk hambanya di dalam syurga. Jadi yang kita dah berebut ni, berebut cinta, berebut kasih sayang, berebut nikmat dunia, hanya baru satu rahmat Allah. Yang kita ramai tak berebut ni, yang kita buat tak tahu ni, sebenarnya jauh lebih besar daripada yang kita berebut, iaitu 99 rahmat Allah. Sebab tu hadis ni Nabi kata, kalau orang kafir tahu betapa besarnya rahmat Allah yang Allah sediakan dalam syurga, ada 99 lagi, maka tak ada seorang pun orang kafir putus asa daripada nak berusaha untuk masuk ke syurga. Tak ada orang putus asa. Sebab apa? Sebab rahmat Allah terlalu luas. Sehingga Allah kata, Qul ya ibadi, katalah wahai hamba-hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, yang mereka ni melampau. Allah tak kata berdosa, melampau, makna lebih daripada berdosa. Maka Allah kata pada Nabi, bagi tahu pada hamba ni yang melampau ni, banyak buat dosa, au zalamu anfusahum, ataupun zalim pada diri sendiri, bagi tahu apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa daripada rahmat Allah. Bagi tahu mereka. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Tengok luasnya rahmat Allah. Dosa banyak mana sekalipun, tukang sihir Fir'aun berpuluh-puluh tahun syirik dan mengajar ilmu sihir, tapi di saat akhir dia bertaubat, rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Allah ampunkan semua dosa, Allah jadikan dia ahli syurga. Yang bunuh 100 orang hamba Allah, dia bunuh 100 orang hamba Allah yang tak berdosa, percuma, tanpa sebab. Tapi tiba-tiba bila dia datang kepada Allah memohon rahmat Allah dan dia tidak putus asa daripada rahmat Allah, Allah ampun semua dosanya dan Allah masukkannya ke syurga. Jadi maksud hadis ni sepatut bagi motivasi pada kita. Bila kita yakin pada azab Allah yang dahsyat, kita rasa lega kalau tak masuk neraka, walaupun tak dapat masuk syurga. Kenapa? Terlepas daripada azab Allah dalam neraka yang dahsyat, dah satu nikmat. Dan sebaliknya, orang kafir ataupun orang yang tak beriman, kalau dia tahu rahmat Allah yang 99 masih disimpan untuk diberi kepada ahli syurga, maka dia akan berlomba dan tidak akan putus asa. Okey, yang ke berapa ni? Yang keempat. Yang keempat, kesan Ar-Rahman Ar-Rahim bila kita betul-betul faham dalam hidup kita. Kesan yang keempat ialah
kita cukup yakin rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Saya dah sebut tadi, rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Makna kalau kita dosa banyak, bila kita tahu rahmat Allah mengatasi kemurkaan, kita tak akan putus asa. Macam saya sebut contoh tadi, tu kan saya dah berapa lama dia syirik pada Allah, yang bunuh satu orang, berapa banyak dosa dia, tapi sebab mereka yakin rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Allah murka macam mana pun, tapi rahmat Allah ke atas. Allah murka besar macam mana, ingat rahmat Allah ke atas lagi. Bila kita datang rendah diri dan bertobat, Allah tak pandang dah dosa kita yang banyak. Sebab rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Itu yang keempat. Okey, yang kelima. Rahmat Allah lebih. Bila kita memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kesannya yang keenam, kita akan yakin rahmat Allah lebih rahmat, lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Rahmat Allah, kita akan yakin bahawa rahmat Allah lebih besar dan lebih sayang dibanding dengan rahmat dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ada satu kisah disebut dalam hadis sahih, hadis muttafaqun alaih daripada Umar ibn Khattab. Ada seorang tawanan perang perempuan, didapati dia sedang memerah susunya, kemudian dia mencari anaknya. Mungkin berpisah, dia ditawan, anak dia pun berpisah. Kemudian bila jumpa je anak dia, terus dia peluk dan terus dia bagi minum susu. Walaupun masa tu dia sedang ditawan. Dia tak fikir dah ditawan ke apa ke, tapi yang difikir apa dah? Rahmatnya kepada anaknya. Jadi bila jumpa anak dia, terus dia peluk, terus dia bagi minum susunya. Maka ketika itu Nabi berkata pada kami, kata Umar ibn Khattab, Nabi pun berkata, kamu fikir tak bahawa ibu ni yang sedang menyusu pada anaknya, kamu terfikir tak ibu ni akan campak anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Nabi nak buka minda para sahabat. Kamu agak-agak ibu ni mungkin tak campak anaknya yang sedang dia menyusu tu dicampak dalam api? Mungkin tak? Oh, tak mungkin, mustahil. Sebab mak ni susah macam mana pun dia sangat sayang pada anaknya. Maka bila sahabat jawab tak mungkin seorang ibu campak anaknya ke dalam api, maka Nabi pun bagi tahu, lillahi, pasti Allah lebih rahmat daripada ibu ni. Kalau ibu ni tak akan campak anaknya ke dalam api, maka Allah lagi-lagi tak akan campak hambanya ke dalam api neraka. Makna apa tu? Yang masuk neraka tu bukan sebab Allah campak, tapi sebab itu kedegilan dan pilihan mereka. Kalau Allah saja-saja nak campak, tak. Kalau ibu pun tak mungkin saja-saja nak campak, Allah lagi-lagi tak mungkin saja-saja nak campak hambanya ke dalam neraka. Okey, yang keenam. Bila kita faham maksud Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita akan sedar bahawa semua nikmat Allah adalah rahmat. Semua nikmat Allah adalah rahmat. Kadang-kadang kita minta rahmat kan? Kita tengah sihat tu. Yang sihat tu kita tak rasa itu adalah rahmat Allah. Sebab tu kita tak bersyukur. Kita minta Allah, ya Allah rahmatilah aku. Kita dah sihat, itu pun rahmat. Kita ada anak sihat, itu pun rahmat. Kita ada kereta walaupun tak baru, tapi itu adalah rahmat Allah.
Jadi kadang-kadang orang kita ni suka minta nikmat kan? Suka minta nikmat. Sebenarnya masa dia minta tu pun dia dah banyak nikmat Allah, dah banyak rahmat Allah yang dia belum mensyukurinya. Jadi kalau yang ada belum disyukuri, bagaimana dia minta lagi yang lain yang baru? Maka akan menambahkan lagi sifat kufurnya kepada nikmat Allah. Okey? Dan nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah, tadi kita kata apa? Poin yang ke-6, semua nikmat Allah adalah rahmat. Dan sambungan, nikmat Allah yang paling besar, yang berbentuk rahmat Allah juga, ialah apa dia? Apa dia? Islam. Tapi Islam tu dalam bentuk apa? Iaitu Al-Quran. Bukan surah Ar-Rahman kan? Surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman kita tahu kan, macam-macam Allah sebut nikmatnya. Matahari, bulan, pokok-pokok, buah-buahan, bintang-bintang. Tapi rahmat dan nikmat Allah apa yang pertama Allah sebut? Ar-Rahman. Tengok nama Ar-Rahman. Allah nak beritahu, Allah yang bersifat Ar-Rahman, Allah yang bersifat penyayang, Allah yang bersifat pemurah. Apa bukti Allah penyayang? Apa bukti Allah pemurah? Apa bukti? Allamal Quran. Allah mengajar Al-Quran. Maknanya Allah nak beritahu nikmat yang paling besar, rahman Allah yang paling besar ialah menurunkan Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Sebab itulah Nabi kata manusia yang terbaik ialah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Manusia yang terbaik ialah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kenapa? Sebab dia dapat nikmat yang paling besar. Dialah yang terbaik. Tapi berapa ramai yang rasa, yakin belajar dan mengajar Al-Quran adalah nikmat yang paling besar? Berapa ramai? Berapa ramai? Tak ramai. Kadang-kadang belajar tak habis, kadang-kadang belajar tak faham, tinggal. Pada itulah nikmat dan rahmat Allah yang paling besar. Begitu juga Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 2 kan. Cuba buka surah Fussilat. Ayat yang kedua. Tanzilun. Allah kata Hamim, kemudian Tanzilun, diturunkan daripada siapa? Quran tu diturunkan daripada siapa? Subhanallah. Allah sebut apa? Allah sebut apa tu? Allah tak kata minallah, Allah tak kata min rabbil alamin. Walaupun ayat lain ada sebut minallah, ayat lain pun ada sebut min rabbil alamin. Tapi dalam ayat ni Allah sebut khusus Quran diturunkan sebab apa? Sebab Allah minar rahmanir rahim. Sebab Allah tu sangat sayang pada kamu. Sebab Allah tu sangat pemurah kepada kamu. Maka Allah pun menurunkan Al-Quran. Maka saya nak seru diri saya dan kepada semua yang menonton, pelajar-pelajar semua, rasalah nikmat Allah yang paling besar, iaitu Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, walaupun satu hari, walaupun 1 jam. Biarlah Quran tu sentiasa bermain di bibir, di hati, dan dijelmakan dalam bentuk akhlak kita. Sibuk macam mana pun jangan tinggal Quran, sebab dia nikmat yang paling besar. Dan bila dapat Al-Quran, kita akan dapat rahmat Allah. Ini tajuk yang keempat lah. Bagaimana nak dapat rahmat Allah pula? Jadi sebelum masuk tajuk yang keempat, saya beritahu, kalau kamu betul minta, setiap hari minta nak rahmat Allah, sebenarnya rahmat Allah ada di dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, penawar segala penyakit, khususnya penyakit hati, dan warahmat, warahmatun. Tapi bukan untuk semua. Quran syifa dan rahmat bukan untuk semua.
hanya khas untuk lil mukminin, untuk orang yang faham, untuk orang yang beriman, yang percaya dan yang beramal dan sampaikan. Jadi siapa yang tak faham Al-Quran, dia tak akan dapat rahmat Allah. Siapa yang tak beramal dengan Al-Quran, dia tak akan dapat rahmat Allah. Siapa yang tak sampaikan Al-Quran, dia tak akan dapat rahmat Allah. Sebab rahmat Allah yang paling besar ada di dalam Al-Quran. Okey. Kemudian ini tajuk poin yang keempat, tapi kita tak sempat ni, kita akan sambung akan datang insya-Allah. Poin yang keempat ni ialah bagaimana kita nak dapat rahmat Allah, nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat sifat kepemurahan Allah. Dan bagaimana kita nak lahirkan sifat rahmat itu kepada orang lain pula. Biar orang lain pun rasa daripada rahmat kita yang kita dapat daripada rahmat Allah. Sebenarnya itulah rahmat. Sebab tu Nabi kata, kamu tak akan dapat rahmat Allah kecuali kamu rahmat kepada orang. Kamu tak akan dapat rahmat Allah kecuali kamu rahmat kepada orang. Jadi salah satu cara nak dapat rahmat Allah, kena rahmat kepada orang lain. Wallahu alam. Kita sambung akan datang, insya-Allah. Ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kelas kita akan datang ialah hari Isnin pukul 10.30. Kita akan sambung tadabbur surah Al-Lail insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.